Hello, Assalamualaikum semua. Welcome to The Naked Truth. Jadi apa tu The Naked Truth? Sebenarnya rancangan podcast ni adalah berorientasikan tentang talk yang berkaitan dengan sex education. Okay, stop. Jangan salah faham. Sebab kita akan bincangkan semuanya isu-isu yang menarik, yang berkonsepkan ilmiah. Jadi istimewanya podcast kami pada kali ini, kita akan menampilkan 5 orang panel yang sangatlah berpengalaman dan sangat berpengetahuan luas. Jadi yang pertama kita ada Dr. Adawiyah. Hai semua. Okey, sihat? Alhamdulillah sihat. Okey, yang kedua kita ada Dr. Putri. Jauh ni daripada Penang, bukan nasi kandang. Ya, Assalamualaikum apa khabar? Oi, dia punya pekat lorat tu. Okey, yang ketiga kita ada Cik Azira. Hai. Begitu lembutlah suara dia. Okey, yang keempat kita ada Cik Firzana. Yang ni tegas sikit. Wakil Parlimen daripada Alor Gajah. Assalamualaikum semua. Okey, begitu bersemangat. Dan yang terakhir, saya sendirilah host anda, iaitu Syafiqah. Okey, untuk rancangan kami, kita ada 3 episod yang menarik. Dan setiap episod akan dikupaskan dan kita akan beritahulah apa benefit pendengar-pendengar semua kalau tengok episod kami. Jadi, apa tujuan kami buat podcast Naked Truth, saya pass kepada Dr. Adawiyah lah. Silakan Doktor. Baiklah, terima kasih. Okey, antara objektif kami mengadakan podcast ini adalah untuk mengisi jurang pengetahuan masyarakat tentang pendidikan seks. Kita mengetahui bahawa kurangnya pendidikan seks secara formal. Oleh itu, podcast tentang pendidikan seks ini boleh membantu masyarakat mengisi jurang pengetahuan dengan menyediakan maklumat yang tepat dan komprehensif tentang kesihatan seksual, persetujuan, perhubungan, kesihatan reproduktif dan topik lain. Ia boleh berfungsi sebagai sumber yang amat berharga untuk individu yang mencari maklumat yang boleh dipercayai mengenai subjek inilah. Yang kedua, podcast ini juga boleh menggalakkan pendengar tentang amalan seksual yang selamat dan bertanggungjawab. Hal ini merangkumi topik seperti kontraseptif, jangkitan seksual (STI), persetujuan dan komunikasi dalam perhubungan. Dengan memberikan maklumat yang tepat dan nasihat praktikal, podcast ini boleh membantu individu membuat keputusan termaklum dan mengurangkan risiko hasil kesihatan seksual yang negatif. Di samping itu, ia juga untuk memperkasakan individu tentang pendidikan seks ini. Podcast pendidikan seks ini boleh memperkasakan individu untuk mengawal kesihatan dan kesejahteraan seksual mereka. Dengan menyediakan pengetahuan sumber dan cerapan, podcast ini juga boleh melengkapkan pendengar dengan maklumat yang mereka perlukan untuk membiak pilihan termaklum, berkomunikasi secara berkesan dengan rangka kongsi mereka dan mengemudi hubungan yang sihat bersama pasangan mereka. Okey, itu adalah tujuan-tujuan mengapa kami melakukan podcast ini. Baiklah, saya serahkan kepada host kita iaitu Cik Syafiqah. Okey, terima kasih Dr. Adawiyah atas penerangan tentang tujuan podcast The Naked Truth ni. Kenapa kita wujudkan. Jadi sebenarnya sedikit sebanyak kami ni 5 orang ni ada terfikir juga. Sebab bila kita sebut je berkaitan dengan seks, kadang ni orang tersalah faham. Kami ni nak buat pasal benda yang negatif ke positif. Jadi sebenarnya memang 100% positif. Okey, pengisian yang sangat positif. Jadi sebenarnya apa yang kami risau, yang pertama bila kami buat talk yang berkaitan dengan sex education, yang pertama kami takut benda ni akan meningkatkan sexual activity dekat luar sana, yang melibatkan terutamanya golongan remaja lah yang belum lagi matang. Tapi saya yakin bila kita provide banyak information on how to practice a healthy and safe sex activity ni, seharapnya tidak disalahgunakan oleh golongan di luar sana lah. Sebab kita ambil ini untuk pengajaran supaya kita dapat menurunkan kadar mengandung sebelum capainya usia balik ataupun sebelum kahwin lagi. Jadi kita tak nak lah benda-benda yang tak patut berlaku. Jadi kalau kita banyak spread awareness berkaitan dengan sex education ni, mesti saya sebut tadilah memang menyumbang kepada penurunan kadar mengandung pada usia muda. Tapi sebenarnya kita juga akan mengelakkan daripada sexually transmitted infection berlaku. Okey. Jadi yang kedua, sebenarnya sex education ni, The Naked Truth, ramai yang beranggapan bahawa
kami hanya memfokuskan pada human anatomy ataupun reproduction. Tapi sebenarnya tu salah. Sebab kita ni sebenarnya dia lagi luas. Dia sangat lebih, dia lebih lagi. Jadi sebenarnya kita bercakap berkaitan dengan soal menstrual cycle calculation, yang mana kita akan bahaskan dalam episod kedua, insyaAllah. Dan yang kedua, kita akan bincang tentang hubungan yang sihat. Macam mana kita nak buat dengan partner dengan cara yang sihat. Dan yang ketiga, persetujuan antara dua pihak. Kita akan guide macam mana kita nak buat persetujuan, komunikasi yang bagus dan berkesan. Dan kita juga akan explain berkaitan dengan sexual orientation dan juga kenikmatan seksual. Jadi, yang ketiga, yang terakhir, ada juga yang beranggapan kalau kita buat talk yang berkaitan dengan sex education ni, dia akan menggugat nilai-nilai agama atau budaya. Maklumlah, Malaysia merupakan negara tertinggi, negara Islam, majoritinya penduduk Islam. Tapi sebenarnya mereka beranggapan bahawa bila berlakunya komunikasi yang jujur dan secara terbuka dengan partner ni, sebenarnya boleh menggalakkan pergaulan bebas. Tapi sebenarnya kita ni nak bertujuan untuk menggalakkan dan meluaskan pemahaman mereka tentang seksualiti. Jadi, bagi saya yakinlah kalau anda semua berminat tentang nak tambahkan ilmu dan patut dengar tentang podcast kami ni, anda semua kenalah dengar daripada episod 1, 2 dan 3 supaya semua common misunderstanding ni dapat diselesaikan. Jadi apa teruskan lagi, kita teruskan dengar apa benefit kalau awak semua dengar episod 2 dan episod 3. Jadi saya teruskan kepada Cik Frizana. Assalamualaikum semua, bersama saya Cik Fizana. Baik, di sini saya akan beritahu sebab kenapa anda semua perlu untuk mendengar setiap episod kami, terutama episod kedua yang akan datang. Baiklah, untuk episod kedua, kami akan menjemput pakar kami dari Hospital Pantai, di mana pada episod kedua ini sendiri sangat istimewa. Jadi anda, terutamanya wanita ataupun golongan lelaki yang mempunyai isteri, akak, adik ataupun mak sendiri yang ingin tahu lebih lanjut bagaimana cara untuk mengira kitaran haid yang betul dan mengetahui masa-masa subur wanita. Baik, kebaikan untuk yang anda akan dapat jika anda melihat episod kedua ini sendiri adalah kita akan dapat mengetahui waktu kesuburan bagi pasangan, terutamanya pasangan-pasangan yang mempunyai masalah kesuburan dan ingin mendapatkan anak. Jadi hal ini kerana apabila kita mengetahui cara untuk mengira waktu haid dan waktu subur, maka akan lebih mudah proses untuk mendapatkan anak. Hal ini kerana proses-proses seperti ini tidak semualah pasangan yang kita tahu. Ada segelintir pasangan yang akan mempunyai masalah kesuburan atau mempunyai masalah bertahun kahwin tapi susah untuk mendapat anak dan sebagainya. Jadi cara perkiraan waktu subur ini sendiri sangatlah orang kata doktor sendiri yang cadangkan bagi pasangan-pasangan yang sukar untuk mendapatkan anak. Di samping itu juga perkiraan haid ini penting kerana bukan sahaja kita boleh memantau kehamilan, namun kita juga boleh mengagak waktu-waktu kelahiran anak kita. Jadi sesetengah wanita mereka suka untuk mengira waktu-waktu anak lahir jika mereka mengandung. Jadi di sini sebenarnya banyak lagi kebaikan yang kita akan dapat bila kita belajar cara untuk mengira perkiraan haid. Jadi itu sahaja dari saya serahkan semula kepada hos kita. Okey, terima kasih Cik Frizana. Harapnya kalau semua dah tahulah apa pengisian pada episod kedua, saya harap semua orang memang tekan turn on notification supaya tak terlepas kita punya episod yang sangat istimewa lah, sebab kita menampilkan doktor daripada hospital mana? Pantai. Hospital Pantai, Melaka, betul? Betul. Okey, jadi saya serahkan kepada Dr. Puteri untuk seterusnya. Okey, baiklah, terima kasih. Seterusnya untuk episod ketiga, iaitu merupakan episod terakhir bagi rancangan ini, kita akan berkongsi lebih lanjut berkaitan apa itu sexual transmitted infection atau lebih dikenali sebagai STI. Jadi, jangkitan seksual ni benar-benar boleh menjadi topik penting dalam masyarakat Malaysia kerana kebanyakan mereka yang mendapat ataupun dijangkiti penyakit ini
merasa malu dan tidak selesa untuk membincangkan kepada umum. Oleh itu, perbincangan ini dapat memberikan pendedahan yang jelas dan telus tentang STI, dan ini penting bagi individu untuk memahami tentang bahayanya STI, terutamanya apabila mereka mempertimbangkan untuk melakukan hubungan seksual. Ramai suka untuk saya kongsikan ramai yang melakukan hubungan seksual pertama mereka tanpa mengetahui apa kesan yang boleh berlaku selepas melangsungkan hubungan itu, dan ada yang memilih untuk tidak memakai kondom kerana mereka berpendapat bahawa menarik keluar ataupun menarik diri adalah penyelesaian yang gagal apabila memakai kondom itu sendiri. Jadinya melalui episod ini dapat saya tekankan bahawa dengan adanya pendedahan tentang STI ini, ia dapat melindungi diri sendiri. Umum mengetahui bahawa di sekolah kita belajar tentang bagaimana sesama biasanya disebarkan dari orang ke orang. Dan ini juga kami juga tahu kita juga tahu apabila kita diserang sesama, dan apakah cara terbaik untuk mengelakkan jangkitan tersama tersebut, iaitu kita membasuh tangan sebelum makan untuk melindungi diri kita. Jadi begitulah juga dengan STI ini, dan dia juga sama seperti STI. Lagipun STI ini juga adalah satu penyakit yang sememangnya bahaya jika tidak dirawat dengan segera. Misalnya wujud bukti saintifik bahawa penyakit ini tidak akan menjangkiti seseorang melalui interaksi sehari dengan orang lain, tetapi hanya boleh berjangkit apabila dua individu ataupun pasanganlah melakukan hubungan seks. Dan ini juga penting perlu diambil perhatian adalah kaedah yang boleh digunakan untuk melindungi diri anda daripada STI. Walaupun menahan diri daripada seks sebenarnya adalah satu-satunya cara yang mudah untuk menangani STI, tapi ia tidak berjaya untuk kebanyakan individu, memandangkan penyakit ini sering dipindahkan melalui cecair seksual. Satu cara biasa ialah memakai kondom setiap kali pihak lelaki terlibatlah. Maksudnya dengan memakai kondom ni, dia akan menghalang sebarang cecair seksual daripada zakar, daripada bersentuhan langsung dengan pihak ataupun partner yang kita melakukan hubungan seksual itulah. Okey. Jadinya untuk manfaat lain adalah kita juga dapat membantu rakan-rakan kita, kerana kebanyakan orang yang dijangkiti penyakit STI ni, dia mudah merasa panik dan memikirkan bahawa STI ni adalah satu penyakit yang tidak boleh dirawat. Dan pengetahuan terhadap STI ini boleh membantu anda untuk menilai keadaan mereka dan menasihati mereka dengan sewajarnya. Walau bagaimanapun, untuk kesimpulan yang paling selamat adalah sangat disyurkan agar mereka mendapatkan nasihat profesional daripada doktor pakar yang pakar dalam STI inilah. Jadi ia juga baik untuk membetulkan beberapa mitos ataupun salah tanggapan yang mungkin terdapat dalam kalangan masyarakat kita lah. Sebagai contoh saya kupaskan, masih terdapat mitos bahawa HIV boleh berjangkit dengan berkongsi makanan. Walhal ia tidak benar, kerana air liur tidak boleh menghantar HIV dari satu individu kepada individu yang lain. HIV juga tidak boleh disebarkan melalui gigitan nyamuk, kerana virus itu mati sejurus selepas meninggikan badan. Jadi untuk contoh yang lain, ruam tidak selalu menunjukkan bahawa seseorang itu telah dijangkiti HIV. Mitos ini masih disebarkan dalam masyarakat moden, dan adalah penting untuk kita mengetahui fakta yang sebenar untuk mewujudkan persekitaran yang selamat untuk orang yang dijangkiti STI ini. Jadinya saya syorkanlah kepada para penonton yang misalnya belum jelas dengan apa itu STI, untuk sabar menunggu episod yang akan kita tampilkan. Okay, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Puteri. Dengar tak tu pasal teaser episod ketiga? Kalau dah dengar, jangan lupa turn on notification. Okay, kita teruskan dengan Cik Azira Nasir. Okay, silakan. Baik. Melalui apa yang disampaikan oleh pakar kita sebentar tadi, melalui episod 2 dan juga episod 3, keseluruhannya kita dapat mempelajari tentang pendidikan seks ini yang mana membawa banyak keuntungan daripada segi kesedaran dan pemahaman, pembangunan hubungan yang sihat serta kelebihan lain. Walaupun orang ramai ini sering menyalahertikan maksud pendidikan seks ke arah yang negatif, masih ada sisi positif yang dapat dilihat.
pendidikan seks ni memberikan informasi yang berguna kepada mereka yang tidak didedahkan tentang kebaikan mempelajari sesuatu perkara yang mana dipandang enteng oleh masyarakat kini. Tapi dengan adanya pendidikan seks yang lebih mendalam, masyarakat Malaysia cenderung untuk melampaui batas dalam melakukan hubungan yang berada di luar kawalan. Justeru, mempelajari pendidikan seks bagi lelaki dan wanita secara komprehensif dan mendalam memberikan manfaat yang signifikan bagi individu dan masyarakat. Ini membantu kita untuk menciptakan lingkungan yang lebih sihat, lebih aman dan lebih responsif terhadap keperluan seksual manusia. Jadi dengan tagline Education for Safer Choice adalah tagline yang berguna. Jadi saya serahkan kepada host kita, Syafiqah. Ui, terima kasih kepada Cik Azira. Saya rasa semua dah dengar dah ni teaser-teaser setiap episod. Macam tak aci pula kan kita bagi tahu. Tapi tak apalah. Saya harap semua orang turn on notification. Saya tak larat nak ulang lah. Turn on notification sebab memang best. Walaupun episod kita 3, tapi pengisian dia memang sangat menyeluruh dan banyaklah, sangat padat. Jadi itu sahaja daripada kami semua. Jumpa di episod yang seterusnya. Jadi itu saja. Bye. Assalamualaikum.